Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan yang terkuasa surau ataupun masjid Desa Rahmat, muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini baru kita dapat bersama di masjid ataupun surau kita ini setelah janji yang pertama dulu tidak terlaksana kerana berada dalam air pada ketika itu, dikepung oleh air banjir, sehinggalah pada malam ini kita dapat hajat untuk bersama dalam majlis ilmu di masjid ataupun di surau kita ini. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih iaitulah ulang kaji ataupun ringkasan kepada kitab ini, di mana buku ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan pada tahun cetakan pertama September 1987. Boleh jadi sebahagian daripada anak-anak kita ni belum lahir lagi. Kitab ni sudah ada. Tajuk dia memerangi ajaran sesat. Dia lah boleh perangnya, moga dia majlis agama. Tapi bagi kitanya memperjelaskan ciri-ciri ajaran sesat yang ada di negara kita, khususnya yang ada di negeri Kelantan ini. Boleh jadi ada orang tanya, kenapa pilih hak lama ni? Hak baru tak ada ke? Jawab dia ada. Ni kitab baru ni. Diskusi isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Kitab ni saya tak nak wacana. Tuan-tuan boleh panggil tuan dia sendiri, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizam Mas'ud, pegawai penyelidik JAKIM. Tuan dia bedah sendiri baru sedap dah. Kita bagi pihak orang ni tak apa laju. Kita ambil hak ni dulu, hak lama ni. Sebagaimana kata di pepatah Arab, sebagai an-naru al-mir fir ramadi, mislul ma an-nar fir ramad. Ajaran sesat ni seperti api dalam sekam. Api dalam sekam dia tak mati. Senyap-senyap berasak pula. Dia lama sekejap macam tak ada dah. Tapi kalau pergi gosok atas kam dia tu, panas ke tidak? Panas. Bila ada angin kuat sikit, boom, naik balik. Jadi ajaran sesat ni ajaran yang tidak mati. Bahkan yang lama dulu, yang mereka awal dulu, yang kita dengar dalam kitab kita, belajar dalam kitab kita akidah, ada kumpulan Jaham bin Safwan yang disebut dengan nama Jahmiyah. Ada kumpulan Daud Al-Jawaribi yang menyamakan Allah dengan makhluk. Bagi Daud Jawaribi ni, Tuhan serupa kan? Ada rupanya dengan ada sama dengan makhluk, yang disebut dengan nama golongan Al-Musyabbihah. Ini cerita-cerita lama ni, tapi masih lagi wujud di sebahagian daripada kefahaman orang. Maka dalam kitab ini, panel penulisnya jazahumullahu khairah telah bawa 6 contoh ajaran sesat. Kita cuba tengok, iaitulah ajaran sesat aliran yang dibawa oleh Hasan anak Rimau. Raja dengar nama ni, orang muda tak aja dengar. Jadi kita bongkar balik benda ni, api dalam sekam. Nak tengok nanti, bila tengok kepada ciri-ciri ajaran ni, baru kita nampak, oh ada rupanya. Ingat ke tak ada Hasan anak Rimau atau ayah ni? Yang kedua dia panggil kumpulan Tajalli. Kumpulan Tajalli dibawa oleh Ahmad Laksmana. Kuat lagi, buku dia besar, nanti saya tunjuk lepas ni, jangan terkejut sudahlah. Yang ketiga, ajaran Muhammad Nur Kuasa Sopan.
Senyum bunyi kuasa sopan tak aja dengar. Ni bagi ada ni, tak jauh dengan kampung kita pula tu. Allahu akbar. Kemudian aliran Syiah Rafidah, dia panggil Syiah Imamiyah, yang pada waktu itu memang kuat, kerana bila mari revolusi Iran, revolusi Khomeini ni, ramai anak-anak muda yang terpengaruh dengan revolusi. Mula-mulanya dia main revolusi ya, takbir Allahu Akbar, akhir sekali terperangkap dengan mencerca sahabat. Ini ada. Kemudian yang kelima, dia panggil ajaran sesat cara baru, iaitulah kumpulan yang nak pakai Quran saja, hadis tak ada. Ini kumpulan lima, dia panggil kumpulan anti hadis. Wujud sampai hari ni pokok anti hadis ni masih kadang-kadang dia attack kita, dia duk mari serang dalam Facebook saya tu, masuk ni pokok anti hadis. Yang keenam, pengaruh ajaran Kristian yang cuba menjelinap masuk dalam kumpulan-kumpulan orang Islam. Jadi dalam buku ini dia tunjuk kepada kita 6 ajaran sesat yang mungkin menjadi satu fenomena ataupun satu zahirah pada waktu itu, waktu tahun 80-an. Jadi hari ini banyak lagi lah ajaran sesat yang sesuainya kita tengok dalam buku diskusi ini nanti insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita ni pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disebut oleh para ulama. Bila sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa makna Ahlus Sunnah? Yang pertama sekali kita kena kenali apa yang disebut dengan nama Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah itu iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dan juga orang yang duduk bersama dengan jama'atul muslimin. Maknanya majoriti umat Islam itu, itulah pegangan kita, dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para imam-imam yang besar, sama ada disebut dengan nama imam yang 4 ataupun imam-imam yang mu'tabar di dalam dunia Islam ini. Jadi ini semua dia panggil pegangan Ahlus Sunnah ini berdasarkan kepada apa? Iaitulah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang masyhur dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, iaitulah dua orang, Abdurrahman bin Amr As-Sulami, tanda nama dia ni, dan seorang lagi bernama Hijr bin Hijr. Dua orang ni pergi jumpa dengan seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah ini iaitulah di antara sahabat yang turun ayat Quran, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Jadi turun ayat Quran di antara orang yang pergi jumpa Nabi SAW, minta nak ikut pergi perang Tabuk. Qulta, Nabi kata, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tak ada kenderaan nak bawa kamu pergi. Jadi biasanya rawi-rawi hadis ini bila dijumpa dengan sahabat-sahabat yang besar, dikaitkan dengan peristiwa mana yang dia ikuti. Contohnya sahabat Sa'labah contohnya bin Hatib, disebut dengan nama Al-Badri, ai mimman syahida badran, orang yang pernah ikut Nabi dalam peperangan Badar, orang yang pernah duduk di Bai'atul Ridwan, yang duduk ikat setia dengan Nabi di bawah pokok di Hudaibiyah. Jadi nama-nama sahabat gitu dikaitkan dengan peristiwa besar untuk nak menaikkan mangkap ataupun martabat dia. Jadi kata dua orang sahabat ni yang mari jumpa dengan sahabat Nabi Al-Ibad, dia kata inilah sifat dia. Wa qulna atainaka, kami datang jumpa tuan ni nak jumpa zairin, nak mari ziarah, aidin, nak mari melawat, dan muqtabisin, nak mari mengaji, nak mari belajar. Faqala al-Irbad, Irbad kata apa? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah salat dengan kami. Kemudian pada suatu hari, summa aqbala alaina, Nabi kita sudah salat, dia berpusing belakang, tengok kepada sahabat, fawa'azana, Nabi kita telah beri mau'izah, beri nasihat, mau'izatan balighatan, nasihat yang cukup tajam, cukup mendalam. Zarafat minhal uyun, menangis kala mata. Orang yang dengar nasihat itu menangis. Wa wajilat minhul qulub, hati gemetar, takut pada Allah Azza wa Jalla. Faqala qailun, ada di kalangan sahabat mari ditanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', macam pesanan ini pesanan terakhir je, pesanan orang nak pergi je ni, pesanan orang nak selamat tinggal. Famaza ta'had ilaina, berilah satu pesanan khas. Yang tadi nasihat-nasihat tu semuanya
cantik belaka dah, tapi nak minta satu nasihat khas. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Nabi kata, aku beri peringatan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat kepada pemimpin kamu, wa in 'abdan habasyi, walaupun dia seorang hamba yang habsyi. Jadi pemimpin yang melaksanakan tuntutan Islam, memerintah negara Islam, maka kita kena taat. Yang Nabi sebut, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas daripada aku wafat ini, kamu akan jumpa dengan perselisihan yang cukup besar. Akan berlaku perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, khalifah yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, ar-rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah dengan dia, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan kamu gigit dengan gigi geraham kamu. Yang maknanya Nabi suruh berpegang dengan sunnah dia, berpegang dengan kefahaman yang dibawa oleh para sahabat, para khalifah radhiyallahu anhum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan aku beri amaran kepada kamu daripada mereka-reka ciptaan di dalam perkara ibadat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap rekan itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini hadis nas yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tidak nak bincang tajuk tentang wa kullu bid'atin dhalalah ini. Mungkin dalam tajuk lain kita boleh bincang khas tajuk ini. Sebab hari ini bila sebut tentang bid'ah, orang takut selalu. Dia kata tu nak bid'ah orang itu. Yang kita baca ini hadis. Yang kita baca ini nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sana ada huraian ulama. Ada mengatakan bid'ah semua sesat. Ini dipanggil golongan al-mudayyiqin, golongan yang menyempitkan sekup bid'ah. Ada sekumpulan lagi, ada dak bid'ah terbagi 5, bid'ah yang sesat, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang, jadi banyak pembahagian-pembahagian. Itu perbincangan patut dibincang dengan tajuk, di bawah tajuk khas. Baik, yang kita naknya taksil masalah kita hari ini, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita berpegang dengan sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, sanadnya sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, sebagaimana hadis al-Irbad ni juga, Nabi kata, laqad taraktukum 'alal bayda, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih. Artinya waktu Nabi meninggalkan kita, iaitulah di atas landasan yang putih, yang bersih, yang tidak ada orang panggil kanan kiri, jelas semua. Para sahabat tak ada buat benda-benda yang pelik-pelik. Kita tengok ibadat-ibadat para sahabat, jelas. Perbincangan mereka dalam isu-isu akidah, jelas. Jadi tidak ada benda yang payah-payah, tidak ada benda yang menyeleweng. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha, malam seperti siang. Maknanya jelas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas. La yazighu anha illa halikun, tidak ada orang yang menyimpang daripada jalan yang aku tinggal ini kecuali mereka akan binasa. Allahu Akbar. Jadi inilah di antara hadis-hadis yang menyebut, yang mengarahkan kepada kita supaya kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sunnah ini ditinggalkan, ajaran-ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan, maka ketika itu berlakulah penyelewengan. Sebagaimana yang Nabi kita sebut dalam hadis taftariqu ummati ala 73 millatan, jadi akan berpecah 73 puak. Yang jelas dia panggil al-firqatun najiyah, kumpulan yang selamatnya siapa? Nabi mengatakan, bila sahabat-sahabat tanya, man hiya ya Rasulullah, qal ma ana alaihi wa ashabi, ajaran yang aku bawa dan yang diikut oleh para sahabat aku. Jadi ini dipanggil taksil masalah. Jadi kita ambil taksil masalah asal duduknya di mana. Manusia selamat itu apabila mereka berpegang dengan Quran, mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditafsirkan oleh para salafus salih rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Jadi bila kita lari yazirun ataupun menyeleweng daripada ajaran asal ini, maka timbullah ajaran-ajaran sesat sebagaimana yang kita akan tengok dalam buku yang ringkas ini. Jadi tengok, saya baca dalam buku ni lah. Buku ni ringkasannya tuan boleh ambil dalam website Abu Anas Madani. Ini dalam kertas ni ada website dia. Abu Anas Madani itu tuan-tuan boleh buka dalam tu.
cari mengenali ajaran sesat ni. Buku ni ringkasan saya telah letak di situ, cuma kita tak sempat cetak malam ni, tak apalah, boleh baca dekat situ. Kata di panel penulis, jazahumullahu khaira wa rahimallahu yang telah meninggal di kalangan mereka. Ajaran salah muncul dalam masyarakat Islam hasil dari perancangan rapi yang ditaja oleh musuh-musuh Islam dengan tujuan untuk merosakkan agama Islam dan mewujudkan perpecahan di kalangan Islam menerusi perbezaan dan percanggahan fahaman. Jadi perancangan ini dibuat oleh musuh Islam sama ada dulu ataupun sekarang. Asal dia masuk ikut mana? Di antaranya nih, kepahaman-kepahaman menafsirkan tafsir-tafsir nas syar'i ini dengan tafsiran yang menyeleweng, ataupun mereka-reka hadis palsu. Ya, kalau kita baca dalam sejarah hadis palsu, tuan-tuan cari dalam buku hadis palsu ataupun tengok dalam majalah. Kalau rasa nak bacaan ringan, saya sudah tulis beberapa siri mengenali hadis palsu dan punca zahirnya hadis palsu ini dalam majalah Ai. Majalah Ai, cari kenali ruang hadis palsu. Jadi kita cuba tengok di mana timbulnya cerita-cerita seperti ini. Di negara kita, ajaran salah memang telah dikesan semenjak dulu lagi dan pengaruhnya meresap masuk ke dalam masyarakat Islam menerusi gerakan batiniah. Jadi gerakan batiniah ni iaitulah dia panggil puak-puak batin. Jadi batin ni ajaran tersembunyi saja. Tafsir-tafsir dia tu berbeza dengan tafsir kita ni. Kita kalau baca tafsir, kita tafsir mengikut apa yang ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsir oleh para sahabat, ditafsir oleh imam-imam yang besar di kalangan mufassirin, Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dan lain-lain. Tapi puak-puak ni dia panggil tafsir batini, dia tafsir mengikut cara dia sendiri, berbeza dengan apa yang ada. Jadi puak-puak batiniah ni cukup dahsyat, atau bertoping di sebalik nama tarekat-tarekat sufiah. Jadi minta maaf, ini panel penulis Majlis Agama mengatakan ajaran sesat ni masuk bertoping di sebalik nama tarekat-tarekat sufiah yang dikenali di kalangan masyarakat negara ini. Jadi kita jangan kata semua ahli-ahli tarekat, ahli-ahli sufi itu salah lah. Sufi yang awal, yang disebut yang betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla memang ada, memang wujud. Cuma bila mari kemudian itu tokok tambah yang dibuat oleh pengikut-pengikut yang akhirnya terseleweng daripada jalan yang asal. Ajaran tersebut lazimnya bergerak secara berkumpul dan diketuai oleh guru atau pembawa ajaran itu yang dianggap kononnya mursyid. Itu nama dia, guru mursyid. Bukan persatuan mursyid, lama kata NGO mursyid lah. Itu baru tumbuh ya. Itu sahabat-sahabat kita yang anjurkan. Ini dia panggil guru mursyid. Maknanya guru mursyid ni siapa dia? Guru yang boleh tahu semua anak murid dia macam mana keadaan. Dia tengok, muka ni tak baca zikir hari ni, sudah kena kita. Ini hebat guru mursyid ni. Serta ni panel ni tulis kata apa? Kononnya mempunyai martabat yang tinggi pada pandangan pengikut-pengikutnya. Pengikut dia terjadi konsep ni, guru kita ni, syekh kita ni, Syekh Kabir dia panggil, Syekh Mursyid ni. Guru itu sendiri ada kalanya menggunakan ilmu batin untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya. Macam mana dia? Seperti menunjukkan kekebalannya. Kita pergi nak belajar dengan dia tu, dia kata awak nak jumpa syekh, nak tengok atas, jeling tengok atas pokok kelapa, ada dia duduk cokoh situ. Main-main. Tengah duduk menung gini, ada depan kita dah, holok tangan, Assalamualaikum. Macam mana tak pernah kat kita? Pak syekh kita berasa selalu dah. Tanya-tanya jeng kereta, akak sekali kereta lepas tu ambil light dah dia dah. Jadi dia tunjuk kekebalan ni macam ni. Jadi masyarakat kita ni suka benda lagu ni, mudah terpengaruh. Mengeluarkan air dari jari, boleh semua air begini. Mari macam Nabi keluar mukjizat, dia pun ada juga air. Boleh merawat penyakit ganjil dan sebagainya. Jadi dia tunjuk ilmu batin yang dia guna ni macam ni. Kadang-kadang dia guna ilmu sihir pun ada. Ada juga yang mendakwa menghilangkan diri gaib dari pandangan orang ramai. Mana syekh? Tak ada dia. Duduk mana? Mekah. Mekah lalu dia. Tak pergi semaya masjid dekat-dekat ni, dia semaya masjid Haram selalu. Pergi ke suatu tempat dalam sekelip mata. Mi'raj ke langit beberapa kali. Mana kalau tak ada rumah dia terbuka atap, tak ada, dia duduk langit lah. Main-main ni. Pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ajarannya. Ya, main. Saya baru balik Madinah ni.
Ni zikir saya ajar ni baru terima semalam. Panas-panas lagi ni. Mai baru lancar malam ni baru. Ni, tidak pernah tidur semenjak sekian lama. Dia tak tidur, zikir kuat. Tahu niat hati orang lain, terutama pengikut-pengikutnya dan lain-lain. Jadi pengikut ni takut dia. Masuk-masuk mari dia tengok, ni tak cukup zikir hari ni. Mungkin zikir banyak, 10,000, sejuta, nak cukup macam mana? Memang tak cukup punya. Kena kalau dia kata apa tak? Anak ni baru ni contoh baru kita buat. Baru saya jumpa. Reality. Jadi isteri dia kata, dia dah suami dia ni bila balik daripada majlis zikir dia, kelahi dengan bini. Dia kata sepatutnya orang yang pergi berzikir ni, ala bizikrillahi tatmainul qulub, ni balik berzikir kau beke pula lagu mana. Last sekali bini dia halang, tak bagi dia pergi lah. Awak ni bukan pergi berzikir ni, pergi balik nak kelahi dengan isteri. Maka dia telah dimuhakamahkan, telah dibawa dalam mahkamah syekh ni, Syekh Mursyid ni telah menjatuhkan hukuman mesti cerai bini dia. Bini dia panggil saya, dia tu, Ustaz saya nak jumpa juga, macam suruh nasihat suami. Macam mana sampai dekat saya kena cerai? Dia pergi zikir tak tahu apa benda, tengok. Dia tahu dalam hati ni. Siapa tu masuk majlis ni? Tahu dah. Ada masalah apa? Allahu akbar. Macam mana kita tak perangkat? Tujuan berbuat demikian adalah untuk menarik kepercayaan orang ramai supaya menjadi pengikutnya. Jadi bila tengok syekh hebat ni, perangkatlah dulu. Malah nak sebut negeri teh. Tapi kita ni kita sebut juga. Minta maaf lah orang negeri Kelantan. Bukan nak buka kais sendiri ni tak. Di Kelantan, kebanyakan ajaran salah atau sesat diseluduk masuk dari luar, seperti negara jiran. Negara jiran ni, panel ni tak nulis negara mana. Saya tak sebut lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, ada. Ajaran tersebut bergerak secara sulit dengan mempengaruhi mereka yang jahil tentang ilmu agama. Selalunya taktik yang digunakan untuk mempengaruhi pengikut ialah dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan memerangkap. Dengar ni. Ini tip bagaimana nak tahu cara orang ni mengajar. Dia perangkap kita. Kemudian membiarkan orang itu dalam keadaan tertanya-tanya buat beberapa ketika. Misalnya, contoh, kenapa Allah fardukan solat zuhur 4 rakaat? Dia tanya, berapa zuhur 4 rakaat? Tidak 3. Kita duduk mikir. Lagu mana tu ayah? Ayah zikir dulu, nak jawab kan? Jadi soalan dia beri itu soalan perangkap. Apa maksud ba di awal ayat Bismillahirrahmanirrahim? Ba tu kenapa titik? Satu titik. Awak nak ke? Berasa nak tahu malah tak? Jangan terperangkap. Lepas ni saya tunjuk gambar ba ni. Apa Muhammad awal dan Muhammad akhir? Dia ada Muhammad awal, Muhammad akhir. Sudah kita. Bukan nama orang ni. Muhammad awal, Muhammad syawal kan? Ada Muhammad akhir ni. Ada juga kan? Tapi dia ajaran ni. Nama Allah yang diketahui ialah 99. 99 nama Allah. Apakah nama yang ke-100? Kena ni Syekh ajar Syekh yang ke-100 ni apa dia ni? Jadi duk main gitu lah, mana ayatnya duk main pusing kau tu. Apa makna alif dal mim pada nama Adam? Alif dal mim Adam, atau mim ha mim dal pada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini panggil ni soalan-soalan perangkap. Pertanyaan yang direka-rekakan itu menimbulkan rasa ingin tahu dalam hati orang yang dipikat itu, kerana sebelum itu mereka belum pernah mendengar dari mulut guru-guru agama atau alim ulama. Untuk mengetahui jawapan tersebut, seseorang itu kenalah memenuhi syarat tertentu, seperti berikrar tidak akan mendedahkan rahsia pengajaran yang dianggap isi itu. Awak nak mengaji, bai'ah dulu, jangan cerita ke siapa-siapa. Ini ilmu isi nama dia. Mematuhi semua cakap dan arahan guru tanpa bantah. Hak tok guru raya tak boleh bantah, ikut belakang. Dan lain-lain syarat lagi, termasuk minum air jampi. Kita minum air jampi sikit. Keengganan mematuhi syarat-syarat yang diberikan itu menyebabkan seorang itu dianggap tidak layak menerima ilmu yang disifatkan sebagai inti dari segala agama. Dia panggil ilmu isi ni. Begitulah cara yang selalu dilakukan oleh pembawa ajaran sesat supaya ajarannya tidak bocor ke pengetahuan orang ramai
yang dikira bukan ahlinya. Jadi pasal itulah orang mengaji benda ni, sebab boleh kerana dia sudah buat apa ni perjanjian, dia tak boleh dedahkan rahsia. Senyap nak kata. Pengajaran biasanya dibuat di rumah pengikut atau di surau di balai sah. Jadi dia tak buat cara umum. Main-main rakam yang gini tak boleh ni. Kalau rakam jam majlis agama boleh selalu. Tak siapa ke majlis esok susah. Orang pejabat agama nak pergi bukan main susah. Terpaksa kena menyamar juga. Pakai macam dia juga. Pakai kain semota, kalau ada semota kain batik lepas. Nampak macam tu deka juga mari. Kalau mari dengan jubah ke apa, berabak dah lah. Dia tak akan ajar. Ya. Allahu Akbar. Jadi guru ajaran sesat menggunakan pelbagai muslihat untuk menundukkan pengikutnya supaya patuh kepada segala arahan dan kehendaknya. Kesetiaan pengikutnya diukur dengan pengorbanan yang dicurahkan kepada guru. Lagi banyak kita curah, lagi kuat. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan kepada guru, semakin tinggilah pula penghormatan guru terhadap murid. Pengorbanan ni jangan bukan biasa ni. Kalau tuan-tuan tengok ada satu cerita yang dibuat di Indonesia, tajuk dia Sang Guru. Cuba tengok dalam cerita tu. Bukan biasa, serah isteri dulu kepada syekh ni baru jadi. Berkat sungguh tu. Di samping berusaha membentuk jiwa pengikut-pengikut supaya kasih dan ta'assub, kena fanatik dulu kepada ajaran yang dianuti. Pembawa-pembawa ajaran sesat tidak lupa mempengaruhi mereka supaya mereka bersikap benci terhadap siapa jua yang cuba menentang kegiatan mereka, termasuk guru-guru agama, untuk orang alim, pegawai-pegawai penguasa agama. Ni dia suruh benci belaka, sebab dia kata ini adalah merupakan penghalang yang besar. Tidak syak lagi. Kemudian keadaan ini menimbulkan sikap memberontak dalam diri pengikut ajaran sesat. Jadi bila dia di-attack oleh pegawai agama, dia akan memberontak terhadap pihak berkuasa, para alim ulama, dan mereka lantas mengambil sikap memulau segala program keagamaan yang ditaja oleh orang lain yang bukan golongan mereka, seperti kuliah agama, solat Jumaat, sembahyang Jumaat dan sebagainya. Dia tak pergi masjid, bawa ni tak pergi masjid. Ada satu kumpulan, saya tak nak sebut tempat ni sebab dia ni masih lagi di bawah kawalan pihak pejabat agama. Kalau tuan-tuan selalu dengar kumpulan apa nama di IFP, Kerajaan Langit kan, Langit. Hak saya jumpa ni orang pejabat agama beritahu Kerajaan Aras, lagi atas naik. Dia panggil sikit atas. Kalau hak tu sekat langitnya, hak dia ni aras je. Orang kita tanya dia, "Tok ayah tak pergi masjid? Tak pergi sembahyang Jumaat?" Tak. Kenapa? Dia tengok di aras semua imam-imam tu tak sah belakang sembahyang. Kalau hak hebat lagi, dia boleh tengok lagi. Macam mana saya nak sembahyang? Imam ni kepala imam, hak ni kepala monyet. Allah, dia tengok ni. Jadi itu lebih dahsyat lagi. Jadi bobok dia ni tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi, dia duduk dalam kumpulan dia je. Tidak syak lagi pergerakan saat itu jika dibiarkan membiak, akan mencetuskan suasana yang menggugat keselamatan negara, seperti yang berlaku di Batu Pahat, Johor pada 16 Julai 1980. Dalam peristiwa itu banyak nyawa telah terkorban dan cedera apabila kumpulan ajaran sesat yang dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi menyerang balai polis Batu Pahat. Jadi ingat baik-baik. Jadi hari ini orang yang duduk dakwa dia panggil golongan teroris. Teroris ni buat ajaran-ajaran yang ganas, yang keras. Sejarah perkembangan ajaran sesat. Apa sejarah dia? Semenjak dahulu lagi umat Islam dilanda oleh ajaran sesat yang kebanyakannya dibawa masuk dari luar Kelantan. Jadi bagi kita orang Kelantan masuk dari luar. Sekitar tahun 50-an, 60-an dan 70-an muncul ajaran yang digelar dengan nama ilmu isi. Ilmu isi. Allah irham bapak saya ni, orang tanya dia, "Tok Guru, apa ilmu isi?" Dia kata isi neraka. Mudah, pakai kabuh lalu dah. Mungkin tak semaya, tak puasa ni, isi apa lagi? Isi neraka, jawab dia. Kata tu. Ajaran Tok Janggut, bukan Tok Janggut hak lawan British tu, ini kes lain. Amalan subut dia panggil. Ajaran Haji Ibrahim Tok Gedung dari selatan Thailand. Tarekat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Ajaran Hasan Anak Rimau dan lain lagi, termasuk Tajalli yang dibawa oleh Ahmad Laksmana dan ajaran makna kuasa upah. Yang ada berlakon.
Nama dia Abu Kemah molek tu. Kelahiran ajaran tersebut secara tidak langsung menjadi kayu pengukur yang dapat menentukan tahap kelemahan seseorang Muslim, sejauh mana kemampuan mereka menilai antara ajaran yang hak dan batil. Apa yang nyata, segelintir masyarakat tanpa mengenal peringkat telah terkeliru lalu menerima ajaran dan pegangan ajaran sesat dengan menganggap sebagai sebahagian dari ajaran Islam kerana jahil tentang hakikat sebenar ajaran Islam. Jadi bila kita jahil ajaran Islam, maka kita terperangkap dengan ajaran sesat. Jadi kerana itulah Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu masyhur, seorang sahabat yang masyhur dengan nama pemegang rahsia Nabi. Huzaifah ni orang panggil pemegang rahsia Nabi. Dia kata orang lain pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Tanya kebajikan, ya Rasulullah, apakah amalan saya untuk pergi syurga? Nabi beritahu, aku pergi tanya Nabi benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang tak baik yang akan berlaku apa dia? Ini panjanglah hadis Huzaifah tu dalam hadis Al-Fitan. Kata di Huzaifah, makhafata an yudrikani, aku bimbang takut-takut kejahatan itu terjebak pada kita. Jadi kita hari ni pun memang patutlah majlis agama patut siarkan balik buku-buku lama ni. Tengok ni, buku memerangi ajaran sesat ini ni yang kita pegang hari ni. Yang penting ini panel penyelidik majlis agama buat pertama kalinya membongkarkan kepada masyarakat Islam akan kepalsuan beberapa jenis ajaran sesat yang sedang berkembang dalam masyarakat Islam kini, yang memporak-porandakan keimanan amalan-amalan serta peribadi mereka yang berpegang kepadanya dan beramal dengannya. Cabaran ajaran sesat ini dijawab dengan hujah-hujah yang jitu dan hak berdasarkan ajaran sebenar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mematahkan kepalsuan yang berkenaan itu. Selain dari itu, cabaran dari penganut Kristian juga dihuraikan dalam kitab ini. Jadi penting kita kena bagi tahu ciri-ciri ajaran sesat. Kalau tuan-tuan nak tahu, satu buku yang ditulis oleh sahabat saya, nama dia 40 Ciri Ajaran Sesat. Dah beli dah buku ni? Tak lagi? Kalau kita beli, panggil tuan dia mari baca. Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, salah seorang daripada ahli NGO Mursyid yang aktif menulis, jazahullah khairah. Dia tulis dalam buku dia 40 Ciri Ajaran Sesat. Kalau dia tak mahu mari pun kita bacalah nanti. Kita cari tarikh lain pula, insya-Allah. Kena baca. Sebab bila kita tengok ciri-ciri ni, baru kita tahu. Macam tuan-tuan pergi hospital, kan? Apa ni? Demam. Doktor akan tanya lalu, macam mana rasa? Pening kepala, muntah, ada buang najis macam mana? Siapa buang najis pun dia tanya. Dah, nasihat tilik tanya warna apa pula sekali. Pasal nak tahu penyakit. Jadi kita nak tahu penyakit ajaran sesat duk mana? Ni, ciri-ciri ajaran sesat ni dalam 40 perkara ni. Banyak kita. Kalau kita baca hadis, kita baca, tapi dalam tarikh yang lain, insya-Allah. Sebagai contoh, tengok ni, mereka terperangkap dalam gerakan ajaran sesat itu dapat menerima konsep pengajaran yang bercanggah dengan syarak seperti, tengok apa dia ajaran dia: solat, sembahyang memadai dengan niat saja tanpa dikerjakan. Dia panggil solat pakai niat. Jangan tukar pula dengan solat hormat waktu. Solat hormat waktu atas kapal terbang, kan hak duk belajar masa kursus haji tu. Dia kata nak ajaran sesat ke? Itu jangan. Itu cerita lain, jangan tukar ambil. Tengok. Sehingga ia boleh lakukan sambil berjalan, sambil makan, sambil bekerja dan sebagainya. Nak kita lagu ni tak? Sambil-sambil duduk naik motor, kau nak senyap tu? Solat. Solat atas motor. Duduk jabat senyap sekejap. Kawan dia tengok, mana senyap? Mak mulut ke? Duduk solat tu. Pakai niat maya dia. Jadi buat-buat ni senang nak lawan dia. Kita ajak pergi rumah. Ajak makan tengah hari, kita tok pinggir siap gelas kosong. Mana nasinya? Niat, kata. Pakai niat makan nasi. Nasi ada dapur bukan tak ada. Nasi palau bukan masih biasa dah. Dengan lauk kambingnya siap. Kata pak bila nak akak? Niat. Nak kata jadi ke tak jadi? Dia maya pakai niat dak. Pakai nasi susu-susu niat juga. Boleh tak boleh? Berambak jawab dia rumah pinggir lagu ni. Tengok ni. Yang kedua, manusia keseluruhannya dari Allah dan akan kembali menjadi Allah. Dia punya ayat berat tu. Kembali apa? Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia akan kembali pada Allah, mati dia dak, manusia kembali jadi Tuhan. Dia punya. Ini dia panggil tafsir batini, tafsir menyeleweng. Dia tafsir ayat Quran. Jangan main-main.
seolah-olah mereka adalah satu juzuk dari zat Allah, bukannya makhluk ciptaan Allah. Pegangan seperti ini sama dengan ajaran Buddha yang mendakwa kononnya manusia yang suci dan tidak berdosa akan kembali bersebati dalam zat Tuhannya. Ini dipanggil bagai luar ni, bagai import orang masuk. Hak ni hanya. Yang ketiga, mengerjakan haji di Mekah sunat sahaja, bukan wajib. Sebagaimana dakwaan Hasan anak Rimau. Dakwaan itu terang-terang bertentangan dengan rukun Islam yang kelima. Jadi ada setengah tu pakai pergi haji kapur dia ya, ada juga. Kita buat Kaabah sini ramai dah. Tabur haji pun ni, dia tak ada pula Kaabah. Tu Kaabah tabur haji buat ngajar tu jangan main ya, tu contoh ya. Oh jangan. Dia kata tawah sini lah, tak payah pergi ke Mekah dah. Kota payah dia. Jadi kerja. Baik. Allahu akbar. Payah kita. Jadi ciri-ciri ajaran salah dan mengenal pasti kesalahannya macam mana? Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kepada manusia bimbingan. Jelaslah ajaran Islam ni ada rukun dia, ada rukun imannya, ada rukun Islamnya, ada ihsannya. Itu dia panggil ajaran yang jelas berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihuraikan oleh para ulama yang terdahulu dan yang terkemudian. Maka kerana beberapa faktor sejarah dan manusiawi, timbullah penyelewengan yang melibatkan bidang iman, Islam dan ihsan tadi dengan dakwaan ilmu batin dan ilmu kerohanian tulen. Padahal sebenarnya ialah sesat dan menyesatkan. Ilmu rohani ni, ilmu tasawuf kita panggil. Ada setengah tu orang belajar tasawuf yang betul, itu ilmu tasawuf. Ada satu kumpulan ajar sesat, dia panggil ilmu tasawuf. Duk sauk lah ke dia. Pekok dia ni bagi ke dia, semua bagi. Kita nak ajar sesat ni, siapa mereka anak berserah, bini berserah. Siapa mereka begitu sekali juga. Aliran yang sesat dan menyesatkan itu yang terkeluar daripada ajaran Islam sebenarnya terdapat di seluruh Nusantara ini, berdasar daripada aliran-aliran dari kawasan-kawasan pusat umat Islam sendiri. Di Malaysia juga timbul ajaran sesat itu, termasuk Kelantan, seperti yang telah kita sebut tadi. Jadi apakah definisi ajaran sesat yang telah disebut oleh Majlis Agama dan juga disebut oleh JAKIM, Jabatan Kuasa Islam Malaysia? Dia kata, tengok ni, tanda sikit. Ajaran sesat itu mengikut takrifnya sebagai mana-mana ajaran. Ini definisi dia panggil ni. Pegangan atau amalan serta keyakinan yang dianuti atau diamalkan oleh seseorang ataupun orang bukan Islam yang didakwakan konon, jadi ayat undang-undang ni payah sikit. Yang didakwakan konon ia adalah berdasarkan ajaran Islam. Jadi ajaran lain, ajaran diambil daripada agama lain, ajaran ambil daripada Syiah, ajaran buat masuk mari jadi ajaran Islam. Kita pun bila lama kelamaan kita kata hak ni hak betul, hak Ahlus Sunnah ni. Siapa dia canggah hak ni seolah-olah menentang Ahlus Sunnah. Ini bahasa Ahlus kita ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada Ahlus Sunnah, satu lagi kumpulan baru dia panggil ASWJ, itu satu kumpulan pula. Sedangkan jadi ia adalah berdasarkan ajaran atau tidak berlawanan dengan pegangan dan amalan Islam. Sedangkan pegangan, keyakinan, pahaman serta amalan itu adalah berlawanan dengan akidah dan syariat Islamiah, sebagaimana dihuraikan di kalangan imam-imam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi takrif umum ini mudah-mudahan boleh membantu dalam menentukan sama ada mana-mana ajaran, fahaman atau amalan itu adalah sesat atau salah. Dalam enakmen negeri Kelantan, ini untuk kita orang Kelantan ni baca ni, nombor 2 tahun 1966, Seksyen 69 juga termasuk dalam pengertian umum, iaitu barang siapa mengajar, menghurai di mana-mana sahaja suatu ajaran atau menjalankan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum syarak atau mana-mana fatwa yang telah dikeluarkan oleh majlis, maka itu dikirakan sebagai ajaran salah atau sesat. Jadi kalau kita tengok dalam senarai yang dikeluar oleh JAKIM, sudah ada 56 lebih ajaran sesat yang telah digazetkan. Di negeri Kelantan pun sudah ada yang tersendiri, boleh tengok dalam web, cari e-fatwa. E-fatwa, tengok dalam tu sejarah senarai ajaran sesat. Yang terakhir sekali iaitulah ajaran Tijani yang baru masuk ke Kelantan ini. Jadi puak-puak dia ni pun satu masalah juga.
berdasarkan kepada neraca akidah dan syariat itulah maka boleh ditentukan sesuatu ajaran sesat atau salah ataupun sebaliknya. Jadi kita tengok takrif definisi ini, tuan-tuan nanti cari dalam buku ni. Buku ni menarik ni. Diskusi akidah mereka semasa, dia bawa dalam ni mengenali ajaran sesat. Cuma dia bawa 3 contoh ya. Ilmu hakikat, ajaran Al-Arqam dan Syiah. Jadi Arqam hari ni telah berpindah randah. Mula nama Arqam, lepas tu kena sesat, jadi tukar global pula. Yang terakhir baru ni keluar dalam YouTube, sudah naik taraf Rasulullah Sayyidi Abuya. Mula-mula Syekh baru, lepas tu pemuda Bani Tamim, kan? Lepas kawan itu mati, naik taraf Rasulullah Sayyidi Abuya. Lagu mana jadi? Letihnya dalam video tu gambar saya ada kat belakang tu. Allahu Akbar. Satu gambar tu lah, gambar lah. Gambar majlis forum di Pasir Putih tu. Dia nyogok gambar tu. Dia kata, "Tuan, ustaz ada juga sini ni." Macam-macam lagu. Jom tengok dalam video. Tengok dalam buku dalam YouTube. Rasulullah Sayyidi Abuya. Dia punya logo sekarang ni RSA. RSA tu hotel, RSA restoran. Makailah situ. Jumpa Abuya situ. Tengok dalam kitab ni, takrif ajaran sesat yang diguna pakai oleh JAKIM pada masa ini ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tengok, tulis itu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, iaitulah hadis sahih serta juga bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita duk tak tengok apa cara dia berzikir macam mana. Ada ke dalam sunnah Nabi ini cara? Siapa mereka pusing kepala, siapa cabut kain serban ada? Mari berzikir tempat kita ni. Dia pula kain serban. Ada seorang ustaz kita di pondok bagi tahu, dia kata kami terkejut malam tu dia berzikir siapa cabut serban. Serban orang pondok ni tuan-tuan jangan main. Kalau zakat naik motor dah 120 tu tak cabut serban. Dia zikir cabut kain serban. Saya tak sebut pondok mana, tapi dekatnya kita. Tuan guru beritahu kepada saya. Siapa tuan guru kata saya nak telefon ke pejabat agama biar mari ambil buat ni. Berat. Jadi kita di zikir kita pun dia amalan-amalan yang ada di pondok kita ni harmoni dah, tidak ada pelik sangat dah, tak mau comel dah. Ni hok mari hok pelik lagi, siapa cabut kain serban ni? Naik motor tak cabut. Hok polis sama cerita lah ya tu. Jadi takrif ini disokong pula oleh takrif yang disebut oleh tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka surat 4 edisi Jawi dan muka surat 5 edisi Robi. Orang yang sesat ialah orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha mempelajarinya, atau orang yang berpengetahuan agama yang tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan sebenarnya. Jadi menurut takrif yang digunakan oleh JAKIM, jelas menunjukkan bahawa tiada sebarang ayat yang menunjukkan JAKIM secara langsung menghukum bahawa seorang pengamal sesat itu telah murtad. Ini cerita lain. Ini dia kata masalah kita nak tentukan orang itu murtad ke orang ni sesat, bukan kita boleh jatuh hukum, itu kena mahkamah, panel yang jatuh hukum. Jadi kalau tidak berat kita. Ada setengah pendakwah hari ni celupar mulut. Dia tengok apa-apa sikit urah lalu. Orang ni murtad, orang ni kafir, orang ni ila jahannam wa bi'sal masir. Sudah dia. Bagi label lalu pacok atas kepala lah. Jangan, bukan kerja kita. Jadi ini peraturan-peraturan kaedah takfir di sisi ulama Ahlus Sunnah itu berat. Maka para jemaah sekalian, kita nak tengok perkembangan ajaran sesat di Malaysia. Tengok ni. Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru. Ia mulai bergerak secara senyap-senyap semasa Islam mula bertapak di Semenanjung pada abad ke-15 Masihi, iaitu melalui fahaman animisme. Animisme ni berapa benda? Kita kalau bunyi nisma apa payahlah nak kata tak? Kita hurai sikit. Ialah kepercayaan akan adanya jiwa dan roh yang dapat mempengaruhi kehidupan alam manusia. Biasanya animisme ini menimbulkan pemujaan dan perhambaan diri kepada suatu kuasa yang berperibadi. Jadi kita duduk main, takut ke tunggu kayu lah, takut ke roh-roh orang yang sudah mati. Jadi ini semua ni fahaman-fahaman di sini
kerana orang merasa terikat kepadanya dan dapat mendatangkan nasib buruk atau baik pada manusia. Masih percaya lagi, macam pengikut-pengikut tadilah, masih duk percaya lagi Rasulullah Sayyidi Abu Ya. Bila lawan dia ni akan jadi kena tu. Kalau tengok dalam video tu dia kata apa, waktu dia kena tahan di Australia, imigresen tahan, tak siapa bawa menek, Abu Ya mari tolong. Abu Ya mati lama dah. Masih lagi wujud benda-benda macam ni timbul lagi. Melalui dinamisme. Allah, Ustaz Aizah punya buah pelik-pelik tajuk ni. Gapo dia dinamisme ni? Kepercayaan adanya tenaga yang berperibadi dalam diri manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dalam kata yang diucapkan atau dituliskan, dalam tanda-tanda yang dirakamkan dan lain-lain sebagainya. Biasanya kepercayaan dinamisme menimbulkan magic ataupun penguasaan terhadap tenaga gaib dengan perbuatan tertentu. Jadi dia boleh buat benda-benda yang ajaib, benda-benda magic. Jadi orang apa bila tengok ni percaya lalu. Macam tadilah ilmu batin tadi, boleh melompat naik atas pokok, tengok-tengok, tadi rasa duduk kapul lain, ni ada sini pula dah. Jadi dia boleh muncul dua tempat. Ini semua ni bagai-bagai magic berlaku ni. Wak kita ni dua tempat dengan rakam boleh ada. Rakam sini live di Kuala Lumpur. Itu dia panggil rakam. Tu live stream ke apa nama ni. Live stream tak jadi tu. Berapa lagi? Dan ajaran Hindu Buddha, tengok. Setengah-setengah daripada amalan perbuatan masyarakat kita ni bercampur dengan hak Hindu. Cuba tengok dalam satu buku, tajuk dia Khurafat, saya tak bawa buku contoh. Khurafat dan Bid'ah dalam Masyarakat Melayu. Dikeluar oleh UKM. Cari dalam buku ni, dia tunjuk macam mana kita dengan majlis persandingan kita nya, dengan tepuk tawanya, apa ni, gagal kunyit, tak apa belakang atas. Jadi semua ni. Tetapi yang ketaranya datang pengaruh Syiah melampau seperti Sabaiyah, Kaisaniyah dan Syiah Ismailiyah, Batiniyah dan juga aliran Teosofi. Banyaklah yang pentingnya bagi-bagi hak lagi ni, hak karun. Menurut sejarah, usia ajaran sesat yang paling lama di Malaysia ialah ajaran Taslim yang dibawa oleh Haji Ahmad Syafi'i, Matahari. Dia panggil Matahari. Hak ajaran Matahari ke dia ni Wasyamsi tu, demi-demi tu, tu baru tu. Baru. Kau tak kenal tu. Hak ajaran Matahari awal lagi. Ahmad Matahari ni pada tahun 1870-an di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ajaran ini telah berkembang ke negeri lain seperti Kedah, Perak, Negeri Sembilan. Sementara di Kelantan wujud ajaran sesat yang dikenali dengan nama ajaran Subut yang disebarkan pada tahun 50-an dan ajaran Martabak 7. Kita duduk ngaji Martabak 7, akhir sekali boleh makan martabak. Ajaran Subut hampir hilang, tetapi ajaran Martabak 7 dipercayai masih wujud, masih hidup, bukan saja di Kelantan tapi di negeri lain. Hari demi hari ajaran sesat telah bertambah dan hingga akhir 1999. Tuan-tuan tanya, 99 berapa tahun dah? 16 tahun yang lampau sudah menjangkau lebih daripada 100 ajaran yang telah diadukan ke pejabat agama di seluruh Malaysia. Tahun 99 sudah ada 100 ajaran. Dengar ni. Sehingga kini setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran sesat yang disebarkan secara senyap-senyap dan ada kalanya mendapat dukungan daripada tokoh-tokoh kecil agama tempatan. JAKIM pula melaporkan sehingga 31 Disember 2011 terdapat 4 ajaran sesat yang dikategorikan sebagai kumpulan tegar dan diberi keutamaan dalam menangani serta menghapuskannya. 4 kumpulan tersebut ialah bekas kumpulan Arkam, dia panggil Rufaqa. Kalau tengok di kedai dia tu ada, dia tulis sama ada RSA, Rasulullah Sayyidi Abu Ya, ataupun dia ada gambar logo global gitu. Puak kita pergi duduk mbah situ juga ni, kakak ada gitu. Ataupun Global Ikhwan Sendirian Berhad. Ini pecahan daripada Arkam. Ajaran Syiah, Syiah ni memang wujudlah sekarang ni sangat kuat. Kumpulan ajaran Al-Mansur dan ajaran ilmu hakikat. Bagaimanapun keempat-empat ajaran dan kumpulan tersebut dapat dibendung dan dikawal dengan menggunakan pelbagai cara, sama ada melalui muzakarah, tindakan penguatkuasaan dan lain-lain lagi. Jadi kajian kata dapat dibendung. Tapi saya kata macam api dalam sekam, bendung secara mana pun, bila masa dia nyala, berasak balik, dia akan, benda ni akan wujud. Jadi kalau itu 2011, kalau 2000 hari ni pula banyak pula ajaran-ajaran
dalam ajaran-ajaran ciri-ciri kita yang agak sukar hari ni. Tuan-tuan kena tengok dalam buku kita ni, Ustaz Aizam masukkan ni ajaran isu Islam liberal. Ni ajaran sesak baru juga ni, liberal, puak-puak pluralisme. Enggak apa lagi hak ni, hak baru-baru apa nama ni, liberalisme, pluralisme, banyak lagi lah. Puak-puak hak jadi banyak ni ilmu-ilmu khurafat. Beli dalam buku ni cantik ni. Baik, yang saya sebut tadi dalam kitab kita ni, dalam balik semula buku kita ni, untuk tuan-tuan kenali ajaran hak lama. Hak baru nanti siri lain pula. Hak ni kita sudah ni dah, sudah buku lama ni. Fasa yang pertama, aliran Hasan anak Rimau. Gapo dia ajaran dia? Tak ajar dengar lagi dah? Kau dengar dah? Antara ajarannya, dengar ni tak payah komen dah, tahu dah sesat. Sebab kita tengok orang gila bercakap, dia mari tu tahu dah. Jauh lagi dia bercakap sorang tak tahu. Kalau dia bagi kecek kita, dia sumpah kita, perlu kita jawab dah. Jawab gila pas kita jawab dia. Jangan pasal tu dia kata kalau orang gila mari sumpah kita, jangan lawan. Setarah kita dengan dia. Kata dia anak Allah, sebut nama kapal tuan-tuan boleh kenal sikit dah. Hasan anak Rimau ni berasal dari Bukit Emas, Tanah Merah. Apa dia kata? Bahawa diri kita itulah Tuhan. Kita tu Tuhan dah. Pernah bila seorang muridnya mengatakan bahawa ia melihat dalam cermin, di hadapannya mukanya sendiri. Saya tengok dalam cermin muka saya. Betul dah, dalam cermin muka kita. Maka Tok Hasan kata itulah Tuhan. Sudah jumpa Tuhan dalam cermin, nak ikat tak boleh. Dalam satu peristiwa lain, Tok Hasan mengakui bahawa ia telah pun Mi'raj dan sampai ke sana di Sidratul Muntaha. Naik Mi'raj dah dia, Sidratul Muntaha dah. Tanya dia terima semaya ke tak? Bila ditanya dah sampai Sidratul Muntaha, Tok Ayah tengok Tuhan ke tak? Dia kata Tuhan itu kita sendiri, kita tu Tuhan dah. Masalah ni. Nak huraya tak? Kena huraya. Huraya berapa lagi? Katanya lagi, kita tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab baginda manusia seperti kita juga. Tak payah beriman lah. Beliau juga berkata zikir lebih utama daripada sembahyang 5 waktu. Pakai zikir, tak payah sembahyang. Dan seorang yang mendapat zauq, ilham dan kasyaf, maka sembahyang 5 waktu gugur dengan sendiri. Jadi puak-puak ni tak sembahyang ni. Bila tak sembahyang sesatlah masalah kita ni. Baik, itu contoh anak Rimau. Kita beli pula kumpulan Tajalli, dia panggil kumpulan Ahmad Laksmana. Beliau mengajarkan, anda ingat ni, satu malam, satu hari, Allah irham belakang ni, waktu tu Puan Ilah ada, Puan Ilah Facun, bapak saya juga ada, dan beberapa orang lagi ulama-ulama Kelantan dipanggil ke pejabat PAS Kota Baru. Pasal Ahmad Laksmana ni orang kuat juga ni, kalau ada orang kenal tahu lah. Pergi satu malam duk bincang dengan dia, nak bincang tentang ajaran dia ni. Tengok ni kitab dia ni, dia punya huraya dia, ilmu hakikat ni apa. Dia tak main sikit-sikit. Tengok, dia mula dengan dia main gambar rajahnya. Qalbi, wujud, ilmu, nur, apa ni, Islam, tauhid, iman, duduk situ. Mana dia tafsir? Tengok, hak tadi nak jawab ni, Mihamida tu apa dia? Tunjukkan bahaya pula ni. Mi tu kepala, ha dada, mi pusat, da kaki. Lepas tu Mihamida jadi manusia, hakikat insan duduk situ kan. Ada lagi hak berat lagi, hak dia hurah bismillah tu duduk ruang ni. Kita betul apa nak tunjuk gambar ke budak-budak tu. Dia betul duk main gambar rajah ni.
Kalau duk main gambar-gambar rajah ni tu sudah duk main lah. Banyak ni hakikat insan. Apa dia lagi dalam kitab dia ni kata? Beliau mengajarkan bahawa matlamat mengaji ilmu hakikat ialah untuk menjadi Allah. Padahal kita ngaji hakikat ni siapa kita jadi Tuhan. Saudara. Cukup dah cakap tu. Kena dengar lagi. Juga dilaporkan bahawa beliau mengajar bahawa diriku ini ialah Allah dan kepadanya kena balik menjadi Allah semula berdasarkan kepada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ni bagi Allah akan jadi Tuhan. Pada. Cukuplah tu tak? Kita pergi ke Sungai Kopang pula. Ajaran memakna kuah sopan ni duduk kampung Paluh Rawa Macang. Dekat itu. Alah dekat pula dah. Dia kata apa? Antara perkara yang diajar oleh beliau itu kepada muridnya ialah Tuhan ada dalam diri kita. Dia panggil wahdatul wujud. Tuhan ada dalam kita. Jadi masalah lah tuan-tuan kalau kita nak tengok orang-orang ajaran ni masalah. Jadi ajaran Syiah Imamiyah saya tak sebut di sini. Tuan-tuan sudah belajar banyak dah dalam video-video ustaz kita Maulana Syekh Maulana Asri kita dengan murid-murid dia telah pun berjuang begitu lama membongkar aliran Syiah ni. Tuan-tuan boleh cari dah dalam YouTube sudah ada. Satu lagi ajaran sesak cara baru, iaitulah ajaran yang tak saya pakai tak mau hadis, bagi dia Quran saja. Cukup dah. Bawa ni anti hadis. Jadi kesimpulanlah kita dalam perbincangan ni cara ringkas lah. Kalau nak detail memang masalah, tuan-tuan boleh baca dalam buku ni ataupun tengok ringkasan yang saya buat dalam blog itu. Beberapa kesimpulan tentang ajaran salah secara ringkas. Ajaran sesat atau salah ialah mana-mana ajaran atau pegangan serta amalan yang dianuti yang bercanggah dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ajaran sesat muncul dalam masyarakat Islam mungkin hasil daripada perancangan musuh-musuh sebagaimana Qadiani, ajaran Qadiani, Ahmad Qadiani itu memang dirancang oleh puak-puak kafir untuk memecah belahkan Islam. Yang ketiga, ajaran sesat itu tersebar di bawah nama gerakan batin dan juga tarekat sufi. Ini kita kena terima realiti lah. Dengan ajaran walhal ianya adalah berlawanan dengan ajaran sufiah yang sebenar. Jadi ulama-ulama sufi yang hakiki wujud, tapi mereka ini berselindung di sebalik nama ajaran-ajaran tarekat dan sebagainya. Yang keempat, guru-guru atau pembawa ajaran sesat biasanya dianggap oleh para muridnya sebagai seorang yang mursyid dan ada yang mendapat penghormatan dari kalangan muridnya dengan menunjukkan kekebalan ataupun kemampuan merawat penyakit ganjil, kemampuan meraibkan diri dan sebagainya. Yang kelima, antara kaedah mengajar yang kita sebut tadi, dia melontarkan persoalan-persoalan yang pelik macam alif lam mim. Apa maknanya? Mihamida tadi Muhammad tu duduk kepala, akhir sekali ada lagi gambar dia tak buh sini. Saya ada teks asal, pengajaran asal, tapi sayanglah teks itu telah diambil oleh air telah ambil. Kalau tuan-tuan nak tengok buku baru keluar, saya terlupa nak bawa, ditulis tentang ajaran tajil ini oleh Syekh bekas pensyarah UKM dulu. Nama apa ustaz kita? Buku ini diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baru je keluar. Anda jumpa di pesta buku baru ni. Di pesta buku baru ni kita jumpa buku kita ni. Tajuk dia kumpulan Tajalli, hakikat insan. Dia kritik cerita ni cara detail sebagaimana Ustaz Aizam juga sebut dalam buku ni ada. Yang keenam, pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan murid yang tidak pernah mendengar soalan, maka dia terperangkap. Yang ketujuh, murid-murid dikenaki supaya mematuhi arahan guru dengan tidak membantah. Dia kata, kita dengan guru ni seperti mayat dengan juru mandi. Kalau kita keras sikit tak, simbol air derah kau, marah. Baik, kohor sikit, ada gitu. Kalau marah, larilah ada. Betul, lari. Mana pula mayat marah ni. Jadi anak murid dengan guru ni seperti mayat dengan juru mandi, tak boleh kata apa. Guru buat benda pelik pun jangan ditegur,
Tak boleh, itu bukan makam kita. Bagaimana Nabi Musa dengan Khidir tak ditegur. Tarah dia tu tarah Khidir juga naik. Yang ke-8, pengajaran ilmu sesat tidak dilakukan di tempat terbuka. Di masjid, dia mengajar di tempat-tempat gelap. Yang ke-9, ajaran ilmu isi disampaikan masa lewat malam. Bila pasti tak ada orang dah, baru dia mengajar. Yang ke-10, sesuatu rahsia ilmu isi yang disampaikan kepada murid tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang ke-11, pengajaran ilmu isi itu disampaikan secara lisan, bukan melalui kitab. Dia tak ada kitab. Yang ke-12, murid-murid dididik untuk menjadi ta'assub kepada gurunya dan menunjukkan kasih yang teramat sangat dengan berbagai cara. Siapa mereka? Orang lain cium tangan, kita cium kaki. Ini dia panggil simptom-simptom. Mana ada tuan-tuan guru kita dulu, guru-guru pondok ada orang cium kaki? Tak ada. Tapi pokok tarekat ni ada cium kaki. Dia kata jangan sebut masalah khilaf. Itu kan nak khilaf lah. Tapi masalahnya cara pengajaran tu yang kita nak sebut, dia punya ciri-ciri ni, ciri-ciri ajaran sesat duduk situ. Yang ke-13, para alim ulama dan guru-guru serta ustaz-ustaz yang menentang ajaran sesat dikatakan sebagai orang yang tidak sampai kepada ilmu hakikat. Buat di ilmu kulit tu kita nak isinya. Betul dah isi tak? Isi apa? Mula ayah ni kata isi neraka. Tu, engkau tak semaya apa isi neraka dah buat ni. Kena ilmu isi. Waktu anak budak-budak memang perbahasan ni kuat lah. Ada satu malam ayah kita ni rahimahullahu ta'ala, dia ni banyak, dia suka berhujah kuat dia, pandai berhujah. Allah Ta'ala beri ke dia. Jadi majlis agama minta dia supaya pergi jumpa dengan ajaran sesat ni. Tuan-tuan bayangkan, kereta kita masuk diiringi oleh orang kapur ni, tepi jalan ni stambul kayu api. Yang ni dia kata kalau salah cakap malam ni hancur kereta dia. Allahu Akbar. Hancur kereta. Siap kayu api masuk tu main kayu tepi jalan. Kalau kita rasa kau nak klik dah, orang panggil kinyas dah. Tapi Allah irham ayah ni, dia Tuhan beri berani, tak ada masalah apa. Berdepan dengan guru ajar sesat. Masa jadi mengatik hanggut la. Dia la tu dia buat la ilah ilm, masuk balik Allah masuk balik. Jangan ada klik buat ni. Contoh ni kita nak buat apa takut. Jadi la tu melempar dulu. Ilah masuk ilallah masuk. Jadi buat dulu masuk balik Allah. Jadi duk musim dia ni. Jadi Allah ni kata bawa dia ada ni depan ni kayu api siap dah. Tak kena kau bagi. Dia kata tu ayah saya mari bukan nak ceramah malam ni tapi nak cerita. Ada satu jenis hayawan di kapur saya dulu. Hak jenis hayawan ni menantai ni makan ayam. Jadi kalau nak makan ayam dia pusing kepala, piu pusing. Siapa ayam tu kagum dia, dia ingat. Jadi nak siapa situ cerita panjang dia taruhnya saya pun tak nak oleh panjang cerita. Masa tu pula tak ada rakam video ke apa. Jadi duk akhir sekali dia duk main piu ni. Ketua hak pengikut ajaran sesat ni kata, menangis dia. Allah Taala buka hidayah dia. Dia kata, tok guru kata kamu bokbo. Tidak bokbo keadaan hak makan ayam pusing. Bokbo dia panggil bokbo. Bokbo ni kau orang luar tengok rakaman ni. Bokbo ni nanti apa Mana hak baca bahasa Malaysia? Apa dia bokbo? Apa? Cemrai. Ceplai. Betul kan ni? Bahasa Malaysia kata ceplai tak? Kita ingat bokbo ya? Betul. Yang pentingnya seekor hayawan kalau nak makan ayam dia pusing kepala piup. Jadi mula ayah ni duk cerita ni dia kata ada kapur saya dulu kalau nak makan ayam dia duk pusing kepala. Jadi orang tua tu perangkap kali. Masuk dalam hati dia, dia akhir kali dia teriak insaf. Dia kata tok guru kata abang bokbo. Tobat malam tu alhamdulillah. Jazahullahu khairah. Allah Taala lah tulis satu kebajikan yang besar kepada Allah irham tuan guru kita ni. Jasa dia di membenterah satu ajaran sesat. Kapur mana kita tak ingat. Jadi alhamdulillah balik tu kaya api selamat, kereta boleh keluar dengan baik, buat ni bertaubat. Alhamdulillah. Ajaran sesat ni kita kena lawan. Jadi mana-mana guru, ustaz-ustaz yang menentang ajaran ni akan dilabel lalu. Anti ni lah, anti macam-macam. Hari ni label baru pula. Ya, setiap masa tu adalah dia punya trademark dia kan. Sirim pun keluar selalu logo-logo baru ni.
Yang ke-14, gerakan demikian menimbulkan kerosakan rumah tangga dan ketegangan dalam masyarakat sebagaimana yang berlaku di Batu Pahat. Jadi antara contoh-contoh unsur-unsur ajaran tadi kita dah sebut, ajaran makna, ajaran anak rimau, ajaran semua sekali itu sudah disebut. Yang penting ajaran dia ni tidak diajar secara terbuka, diajar secara sembunyi-sembunyi. Yang ke-17, ajaran amak laksmana, tajalli. Dan yang ke-19, ajaran-ajarannya dan amalan yang sedang merebak dan menjejaskan keimanan dan amalan seorang ialah ajaran Syiah. Jadi Syiah ni tuan-tuan, saya nak suruh tengok sangat dalam rakaman-rakaman yang lepas, ataupun kalau ada seminar wacana, pergilah belajar. Dahsyat sangat. Bagi dia nya berzikir, maki Allah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Abu Hurairah, maki. Siapa dia panggil kau Aisyah tu macam-macam kata-kata, kita pun tak mau kata itulah para ulama. Oleh kerana dia tuduh Aisyah tu berzina, orang tuduh berzina ni dia panggil qazaf. Hukumnya dia berapa? 80 rotan. Jadi Allah seksa pokok Syiah ni, dia tahu duk pukul tubuh dia, pelebur katak tubuh. Siapa dia suruh katak tubuh? Mana ada dalam Islam ni penyiksaan sampai begitu dahsyat? Nabi kita nak puasa wisal, puasa tak buka sampai 3 hari, Nabi larang. Tak boleh buka sebab Nabi kata cukup dah daripada fajar sampai ke maghrib. Cukup dah takat tu. Nak sambung 3 hari tak ada. Hak mogok lapar tu, hak dia sendiri reka, tidak ada dalam Islam. Nah. Yang ke ada lagi. Yang ke-19 tadi. Yang ke-20, ajaran cara baru yang disebarkan seorang yang menamakan dirinya Abdul Manan Harun. Adalah ajaran sesat yang berbahaya. Beliau merayu kepada mereka yang mengaku umat Islam supaya membuang Tuhan-Tuhan seperti Syafi'i, Hambali, Ghazali, Hanafi, Bukhari, Muslim. Ini Tuhan. Naknya kembali kepada Allah, iaitulah balik kepada Quran saja. Hadis-hadis pun tak usah pakai, imam tak boleh pakai belakang. Ini pun satu ajaran yang pelik juga. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara 20 ciri ajaran sesat. Yang terakhir yang perlu kita kata, beberapa langkah yang perlu kita kena ambil untuk menyelamatkan diri kita. Setiap seorang mukallaf dan ahli masyarakat Islam hendaklah mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya daripada cengkaman atau pengaruh ilmu-ilmu sesat yang ada merebak dalam masyarakat Islam sekarang, sebagaimana juga perlu setiap orang menyelamatkan diri daripada terpengaruh dengan agama selain daripada Islam. Pertamanya adalah kita belajar betul-betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, marilah kita belajar ilmu-ilmu yang telah diajar oleh para ulama kita berdasarkan kepada Al-Qurannya, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan yang telah diajar oleh Nabi dalam sunnahnya dan juga telah dihuraikan oleh imam-imam kita yang besar. Jadi amalan-amalan yang baru kemudian ditokok tambah yang baru-baru mari ini tak usah ambil lah. Yang pelik-pelik, kalau nak berzikir kena melompat, kena menari, kena apa tu, tak perlulah kata. Mana ada Sayyidina Abu Bakar pernah menari? Ada. Dia kata Ja'far menari itu tidak menari berzikir, dia lompat bila Nabi dia suka. Tak jadi macam tu. Jadi banyaklah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mengatakan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak kepada kita, dan memadailah yang sudah ada itu, tak perlu lagi kita pergi cari benda-benda baru. Kata di Syekh Yusuf Qardawi dalam buku dia menarik. Buku ni cuba-cuba cari di kedai, tajuk dia Antara Sunnah dengan Bid'ah. Qardawi ni orang yang insaf, seorang penulis yang adil lah. Dia pun bukan duduk di Arab Saudi, dia duduk di Mesir, orang Mesir, duduk di Qatar. Jadi dia tulis, dia kata orang zaman sahabat dulu duduk sibuk, orang-orang yang zaman tamadun dulu hebat, duduk sibuk mereka benda-benda ciptaan dalam bab teknologi. Kita umat Islam hari ni duduk reka dalam perkara ibadat. Jadi teknologi boleh ke Jepun, boleh ke China, boleh ke apa, kitanya pandai reka dalam bab ibadat saja. Ini masalah pada kita para jemaah sekalian. Jadi setakat itulah, mudah-mudahan buku yang kecil ini memberi satu pendedahan kepada kita, dan tuan-tuan kena sambung lagi dengan buku, dengan banyak lagi ajaran sesat yang baru yang masuk dalam tempat kita ni, seperti liberal, ajaran plural, semua agama sama belaka. Sampai peringkat kita tak nak bezakan di antara orang yang agama inna dina indallah Islam dengan agama-agama lain sama belaka. Siapa dia kata agama sama belaka, jawabnya orang itu tidak beragama. Mudah ya dia punya sikit. Siapa belaka, Buddha pun ajak kebajikan juga, Hindu pun ajak juga, apa nama, kata mandu, katak lembu baru ni pun nampak baik juga. Jadi serupa lah.
Siapa dia kata agama ni sama, wahdatul adyan, orang itu la dinalahu, orang itu tak ada agama. Ini bahaya. Jadi tuan-tuan panggil Ustaz Aizam, biarnya mari bentar buku dia ni, lebih menarik lagi insya-Allah taala. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan, apa ni wacana buku yang ringkas kita ni. Insya-Allah kita cari buku lain pula untuk kita belajar. Jadi di akhir perbincangan, iaitulah di tangan para jemaah sekalian sudah ada satu buku kecil ini. Ini kertas ni dapat dah? Dapat ya? Jadi buku di kertas ni saya cuba bila ana tengok berhenti di masjid mana-mana, kita tengok payah nak cari penyelarasan. Ada orang lepas solat baca lagu ni, ada orang baca lagu ni. Jadi bila kita balik semula kepada fiqh yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, di antara kitab saya tulis nama kitab Mughnil Muhtaj, kitab Al-Majmu' lin Nawawi contohnya, kitab-kitab yang lain yang awal-awal lagi yang muktabar, semuanya meletakkan zikir lepas solat ni sama je. Bila kita sudah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ingat dah? Lepas ni kertas tak payah bawa dah. Allahumma antas salam. Cuba ikut. Wa minkas salam. Tabarakta ya jalalul ikram. Ingat? Ingat belakang tu. Tapi dia jadi masalahnya kita tak pandai nak berdikari. Kita duk ikut orang baca, tak baca sampai kita lah. Ini sunnah ya Nabi kita. Jadi lebih kurang dalam 10 je bacaan. Bukan banyak pun. Mula-mula start istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalalul ikram. Hak panjang-panjang lain tu kita tak payah duduk bincang. Kita nak sebut hak sahih. Ni hadis ni riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan nak huraian dia, baca dalam, cari dalam buku dia. Zikir pagi petang dengan zikir lepas salat. Ya, yang anak tulis, kalau yang siapa-siapa tulis semuanya. Kemudian kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dia terpanjang dah. Panjang apa? Kalau cuba perhati baik-baik, la ilaha illallah wa la syarikalah, selalu dah kita baca. La haula wala quwata illa billah, selalu dah baca. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, malam raya. Tidak malam raya baca takbir. Ada dah. Ana sebut ni supaya kita mudah ingat. Format dia tu mudah. Ada dah dalam kepala, susunnya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal. Contohnya lepas subuh dengan maghrib baca ni. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an lepas salat subuh. Dan jangan kita lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dicampur dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Baca tak baca ni? Angguk dah nampak tu. Tapi daripada subuh tadi sampai ke maghrib, berapa kali dia baca? Ke maghrib sana baru baca. Dia lagi tanya, dia tanya masalah lah, jangan tanya royak. Ada cuma kata ustaz royak jelah, terus duk tanya. Tanya masalah lalu dah. Wala. Jadi Nabi kata dalam hadis ni, siapa dia baca 333 ni, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar tak besar kelebihan? Banyak mana dah kalau sabun ni kita tak guna. Dia tu bukan salah saya, salah tu email. Kata email tak baca, saya budak juga. Kita nyalah kata email selalu. Kemudian kita baca ayatul kursi lepas solat. Tu email saja baca Fatihah ustaz. Fatihah kita baca dah dalam solat tadi. Baca tak? Tak ada riwayat suruh baca Fatihah pula lepas solat. Jangan duk tukar tepak lah kita ni. Kadang-kadang kita ni banyak tukar tepak. Itu masalah kita ni. Ustaz, salah kau baca Fatihah? Tak salah. Apa tak pergi baca dalam rokoknya? Rokok. Sujud tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Fatihah dalam sujud. Ada. Dia ada tepak kita. Nabi buat ada comel. Kita baca Fatihah dalam semaya. Lepas semaya nanti semaya sunat rawatib baca pula. Jadi lepas baca Fatihah, lepas salat, kita sesuai kita baca ayatul kursi dan baca 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi masing-masing itu sudah ada format. Kita jangan duk kita nak masuk majlis pun orang ajar protokol. Tak okeylah dalam bab zikir ni pakai begitu ya, ikut jadi lah. Dia ada cara dia.
ada adab dia tersendiri. Jadi para jemaah sekalian, cuba tengok dalam Facebook saya tu ada satu makalah, tajuk dia tersalah tempat. Dia bagi bertukar tempat. Banyak juga kita ni tukar tempat. Nak dengar ke cukup dah? Nak dengar deh? Takut tangguh semula pula. Dia tempat bertukar tempat, di antaranya Bilal bila nak khamat, dia kata betul soft. Patut tu imagine telinga dia, kerja aku tu bukan kerjamu. Kau tak bila sini kata tarik balik. Kerja suruh betul sah ni kerja imam, bukan kerja Bilal. Kerja Bilal bagi tahu ke orang, kau mati solat ni bangun. Hak duduk luar masuk, hak duduk tepi masuk saf. Jadi untuk nak betul saf itu kerja imam. Pasal tu imam tak dia akad takbir, kecuali dia betul tengok ni, kita tengok di kanan. Saf betul, barulah Allahu Akbar. Itu satu kerja imam. Kita dalam solat jenazah, kita belajar solat jenazah ni berapa takbir? 4. Lepas yang pertama Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir yang ketiga kadang-kadang hak doa takbir yang ketiga tak dia habis doa. Allahumma fil warhamhu, Allahu Akbar. Bila nak nak doa panjang lepas solat. Siapa dia suruh tukar tempat? Ini dia panggil tukar tempat. Kalau tak baca di doa lepas maya ni, kena ke tak kena? Kena. Mari mana? Mari mana selalu? Tu email mari mana lagu ni? Kita tu mari mananya? Sepatutnya benda tu dibaca dalam lepas takbir yang ke-3. Berapa lagi duduk luar lepas pada bagi salamnya? Lepas bagi salam usul dah banyak tu. Nanti kita buat tajuk lain. Tajuk dia bertukar tempat. InsyaAllah. Beri sekatu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Dia masalah sekarang ni, bila kita terang, orang kata menyerang. Bila kita hurai, dia kata keliru. Keliru apanya? Nak betul channel, keliru apa pula? Macam-macam dunia nak ke mana? Dia bagi tukar tempat juga tu apa? Tajuk dia tukar tempat. Mana tu bila ber azan. Ber.